Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita hari ini. Kembali menemui anda siaran 28 Ogos 2020 di hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan hari ini mendapat limpah rahmatnya, insya-Allah. Dan pastinya hari ini saya bersiaran dengan Sugita cantiknya. Ya, betul, warnanya Rina. cukup terang ya. Saya dah lama tak bersiaran hari Jumaat, Rina. Dan bila saya pakai baju kurung ni adalah nama saya bertukar menjadi Ayu Sugi. Dan hari ini Rina, kalaulah saya cakap intonasi saya agak manja sedikit, maafkan saya lah ya, sebab ada kaitan dengan topik kita. Tapi bukan hari-hari kalau cakap pun memang intonasi manja ke? Baguslah kalau macam tu. Tapi itulah, hari ini topik kita adalah berkaitan dengan hikayat perkahwinan, panggilan manja dalam rumah tangga. Jadi anda memanggil pasangan anda dengan panggilan manja yang bagaimana? Kongsikan kepada kami. Sekejap saja lagi kita nak bawakan topik ini. Tapi sebelum tu, kita akan bersama dengan Farina Beauty dalam segmen Tajaan. Jadi jom kita saksikan bingkisan ini dahulu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bertemu lagi dengan satu syarikat yang promote produk terpopular terutamanya dalam pasaran online. Produk yang selamat, produk yang berdaftar MAL, produk yang ada KKM, produk yang ada status halal iaitu Farina Sinus Care dan Farina Sinus Step. Baik, bagi mereka yang ada masalah iaitu satu penyakit yang anda tahu resdung boleh buat anda menangis ya. Produk yang boleh menyelesaikan masalah kesihatan yang kita tak tahu apa punca. Kadang-kadang gatal mata, kadang-kadang duk bersin, ingat biasa duk gosok hidung tu, kadang-kadang sakit kepala, sakit rongga, macam sakit gigi ya, macam waktu nak tunduk sembahyang tu Allah rasa habis migrain, kita tak tahu apa cerita, apa masalah. Ini semua adalah masalah resdung, gejala resdung yang mengganggu diri kita. Okey, bagi mereka yang ada masalah begini, maka insya-Allah Farina mendatangkan satu produk iaitu Farina Sinus Care ya, dan produk yang terbaik sekali dalam membantu masalah resdung. Baik, ini untuk dewasa yang tak boleh makan sotong, tak boleh makan udang, tak boleh makan seafood. Bukan yang dewasa saja. Kadang-kadang ada anak-anak ni, mak dia tengah duk masak sotong, masak kicap, anak duk sebelah ni duk bersin. Hacap. Anak dia duk mak, gatal mata, mak, gatal hidung. Nah, anak pun ada masalah resdung. Okey, baik. Jadi mereka yang ada anak-anak yang ada masalah resdung ni, Farina membahagikan kepada dua produk, iaitu satu untuk dewasa dalam bentuk kapsul dan satu dalam bentuk tablet untuk anak-anak. Bagi mereka yang ada masalah resdung, maka insya-Allah ingat jangan jenama lain, iaitu jenama Farina, Farina Sinus Care dan Farina Sinus Step. Okey, jadi gabungan 4 bahan, kita ada kunyit, kita ada ekstrak kulit kayu manis, kita ada bawang putih dan kita gabungkan semuanya menjadikan satu tablet. Jadi cepat-cepat anda terus WhatsApp ke dalam page Farina, jangan cari yang lain, iaitu page Farina. Maka insya-Allah staf kami akan membantu anda dengan produk terbaik iaitu Sinus Care untuk abang-abang yang menyebabkan resdung, boleh membuat anda menangis. Okey, hentikan tangisan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Farina Marketing atas perkongsian itu tadi. Dan Rina, sebelum kita ke topik kita hari ini, ada sesuatu yang kami ingin kongsikan bersama anda di rumah, di mana sekiranya anda ingin mencuba sesuatu yang baru yang boleh membina keyakinan diri, ramai yang sudah kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Terima kasih untuk semua perkongsian anda. Maggie dengan kerjasama Women Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia. Tingkatkan kemahiran anda. Marilah daftar sekarang untuk bengkel online wanita cukup berani di www.maggie/takkenaltakcinta. Tak kenal maka tak cinta Ya, betul, Ini yang kita Rina. nak berbalik kepada topik perbincangan wanita hari ini dalam segmen hikayat perkahwinan. Apakah antara panggilan manja yang anda biasanya orang kata panggil pasangan masing-masing? Kalau
ada setengah pasangan, mereka lebih selesa untuk memanggil dengan panggilan nama. Betul. Kalau ada yang moden tu you, I. Ya, betul. Tetapi ada yang lebih manja dengan panggilan abang, sayang. Honey, baby. Wow. Ucuk, Anja. Wow. Macam-macam lah panggilan. Dia ikut, orang kata ikut keselesaan pasangan itu sendiri. Ada yang mungkin ketika bersama ada panggilan manja, tetapi bila dekat luar bersama dengan orang panggil nama je. Sebab malu. Itu kira kerahsiaan rumah tangga lah betul. ya. Kita nak tahu kenapa pentingnya panggilan manja dalam rumah tangga, bagaimana ia memberi impak ataupun kesan terhadap seseorang individu ataupun pasangan itu sendiri. Dan kami juga ingin tahulah, kalaulah boleh anda kongsikan panggilan-panggilan manja antara anda dan pasangan anda, terus ke Facebook Wanita Hari Ini dan kongsikan bersama kami. Kalau sempat kami akan baca komen-komen anda. Sebelum tu kita akan berehat sebentar ya Rina. Kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu di studio. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan kita dah pun bersama dengan tetamu-tetamu di studio, Rina. Saya rasa topik kita hari ini menjadi topik yang agak disukai oleh penonton-penonton Wanita Hari Ini. Sebab dekat Facebook ramai dah berkongsi pengalaman mereka. Ramai yang kata saya panggil bibi, sayang. Macam-macam panggilan nama Nak yang tahu, sebenarnya boleh memberi kesan lah untuk mengeratkan hubungan antara suami dan juga isteri. Dan kita nak tahu tetamu kita kat studio memanggil satu sama lain dengan panggilan apa? Panggilan manja apa ya? Inilah masanya untuk kita buka rahsia. Kita bersama dengan pasangan suami isteri Mawar Rashid dan juga Raf Yaakob hari ini bersama kita. Apa khabar kedua-duanya? Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Terima kasih bersama kami di WH. Terima kasih dan juga tahniah Mawar dan juga Raf atas baby kedua yang on the way sekarang ni ya. Tahniah juga dah berhijab cantik manis dia. Okey, baik. Kita juga bersama dengan tak lain tak bukan Datuk Dr. Fazila Muhammad Ali selaku perunding motivasi kita. Datuk sihat Datuk? Alhamdulillah. Okey, sentiasa ceria Datuk. Ya. Salam merdeka. Okey, baik. Salam merdeka juga. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini, panggilan manja dalam rumah tangga. Okey, Raf dan juga Mawar, siapa yang nak jawab panggilan anda untuk diri pasangan masing-masing? Kami dah tahu tapi kita kongsi kepada penonton. Macam Mawar sendiri normal lah sebagai seorang isteri panggil abang. Mula-mula tu memang tak biasa nak panggil abang. Pelik lah nak panggil abang-abang ni kan, walaupun Raf tua 10 tahun. Tapi bila Mami Mawar sendiri dah belajarlah panggil abang. So bila dah biasa tu saya seronok panggil abang ni kan. So abang je lah. Tapi Raf panggil Kak Mawar agak special sikit lah. Okey, jadi Raf nak kongsikan apa yang panggilan special special tu? Ialah perwatakan Mawar yang sangat-sangat manja. So tiba-tiba terkeluarlah manja. Bila manja lama jadi anja. Jadilah anja macam tu. Okey. Itulah saya perasankan sebab kadang-kadang bila soal panggilan terhadap pasangan ni kena tengok juga karakter pasangan. Ya, betul. Betul lah ataupun tidak, kita nak tanya dengan Datuk sendiri. Panggilan manja ini sejauh mana kepentingannya dalam hubungan rumah tangga? Memang amat penting. Dalam panggilan, setiap orang macam Rina pun, kalau orang panggil Rina, nama. Ya, Sugita, ya, nama. Nama itu memberi kebanggaan kepada kita. Tambahan pula kepada orang yang kita sayang. Dia kalau dia panggil dengan panggilan yang manja, sayang, anja, baby. Ada pula yang panggil papa, mama. Ini dalam situasi-situasi yang tertentu. Misalnya kalau situasi dalam bilik, it's different panggilan. Okey. Situasi bersama anak-anak kecil, lain. Dia nak ajar anak dia panggil papa, mama. Dia kena cakap, panggil mama, mama mana? Tidak. Kalau dia panggil sayang, dia pun akan panggil sayang kalau 3 tahun. Sayang, mana saya nak susu? Jadi ini menunjukkan keakraban. Sesuatu pasangan itu akan dilambangkan melalui percakapan dan panggilan. Okey, baik. Tapi berbalik kepada Raf tadi. Saya. Raf kata yang Raf panggil Mawar anja sebab memang perwatakan dia manja kan. Pernah tak Raf sendiri macam orang kata demand dekat Mawar, panggillah saya sayang ke, panggillah saya baby ke? Sebab tadi ada penonton Wanita Hari komen yang dulu dia panggil suami dia, kalau tak silap saya, you. Tapi suami dia yang selepas minggu tu suruh dia panggil I sayang boleh tak? Jadi Raf pernah tak minta, ada permintaan kat Mawar? Permintaan tak pernah lagi sebab benda tu berlaku secara semula jadi. Okey. Cumalah adalah berlaku babat-babat di mana kalau Mawar tengah syuting, kalau dia dalam karakter kena panggil Ayu, nanti balik rumah tu dia terpanggil you. Dia terbawa, tapi benda tu kecil sangat. Okey. Nanti
Anja, abang lah. Sorry. Abang. Raf sangat particular sikitlah pasal nama ni. Sebab dia sangat Raf ni pun walaupun dia sikap dia abang-abang papa-papa tapi dia sangat manja dalaman dia. Setelah dia nak abang, dia nak kita lembut dengan dia. Tapi dengan panggilan yang dia panggil Mawar manja tu, sebenarnya always remind me of manja. So kalau Mawar tiba-tiba dah tak manja, cak Anja, ya saya. Kan? Karakter manja balik datang. Karakter manja tu datanglah. So kata-kata tu dah jadi macam doa kan. Manjalah isteri aku, manjalah isteri aku. Dah jadilah manja. Lepas tu dia selalulah macam dia memang nak isteri yang manja. Lepas tu dia cakap, abang sukalah Anja manja. Jangan berubah tau. Manja tau. Sebab itulah dia memang suka panggil manja tu. Tapi kan bila soalan panggilan terhadap pasangan kita ni, Mbak kata Sugi sebentar tadi, kadang-kadang situasi itu boleh berubah. Bila kita berhadapan dengan orang, mungkin kita takut orang rasa tak selesa dengan panggilan kita. Atau orang yang kita ni mengada-ngada. Pernah tak dalam situasi yang bila berhadapan dengan rakan-rakan atau sesiapa saja, Raf tukar panggilan? Ataupun Raf jenis yang tak ada, ini memang panggilan tetap wajib di mana-mana saja. Macam mana? Macam Raf sendiri, sesama kawan-kawan memang tak akan ubah. Still panggil Anja. Benda tu dah jadi perkara lumrah sesama kawan, dia orang faham sangat. Cuma kalau kita orang dekat produk kat syuting sekali kan, Raf akan pendekkan panggil Je. Wow. So tak adalah perasan sangat kan. Kalau kita berlakon sekali ke apa, hosting sekali, Je. So orang tak perasan sangat. Kalau pernah lah terkeluar Anja, memang satu production gelak lah. Macam kalau kita masuk TV, kadang-kadang ada juga kita hosting sama-sama kan. So Raf akan panggil Mawar lah. Macam seperti Mawar gini. Tapi kadang-kadang kalau duk anja-anja, malu jugalah kawan-kawan duk bahan kan. Duk, anja. Lepas tu Mawar pun, jangan panggil anja. Saya rasa yang tengah menonton hari ini, panggillah Anja. Tengok Raf panggil Mawar Anja. Betul, saya rasa ini satu yang positif. Ya, kan? betul. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan, saya rasa ramai yang rasa yang bila kita menggunakan panggilan manja ni, ia boleh menyemarakkan lagi rumah hubungan pasangan itu. Tapi ada juga yang rasa, tak apa, walaupun saya tak guna panggilan manja ni, saya masih sayang kat suami atau isteri saya. Pandangan Datuk sendiri mengenai orang yang merasakan yang kalau saya tak guna panggilan manja tu, saya kasih sayang itu, cinta itu masih ada sebenarnya. Masih ada. Tapi kalau dia panggil nama, nama kita dia panggil nama sekerat ataupun nama Sugita Su ataupun Rin, mungkin itu dah berjanji waktu kita boyfriend girlfriend dulu atau bertunang dulu, kita dah janji panggil you Su ya, you panggil I apa ke Ali ke ada juga dia lebih selesa. Terpulang pada perjanjian, tetapi dalam bilik biasanya dia orang nak kelebihan dalam orang berumah tangga. Dia nakkan suara yang manja, sayang dan sebagainya. Tapi kalau kita nak sesuatu yang mawar, kita boleh panggil sayang. Intonasinya Penting ya? Penting. Tetapi kalau intonasi marah, sayang. Macam itu ya. Jadi ini menunjukkan dalam situasi-situasi tertentu. Yang pertama di dalam bilik, yang kedua bersama anak-anak, yang ketiga bersama orang tua kita, ya. Ataupun bila kita dah berusia macam saya ada cucu, cucu ramai, cucu kita akan panggil Nani untuk saya lah, panggil Aki untuk abahnya lah. Aki kan nak pergi gini. Itu bila kita seolah-olah kita addresskan kepada cucu-cucu itu. Tetapi kalau kita berdua, kita masih walaupun kita sudah 50 tahun berjumpa ya, walaupun kita dah kahwin 40 tahun lebih, tetapi kita masih menggunakan panggilan yang sama. Kerana ini akan mendekat, kita akan berasa. Kalau rentak intonasi yang panggilan itu Anja, ya, tetapi kalau Raf panggil Anja, sesuatu yang lain, ada yang berbeza. Intonasi itu melambangkan sesuatu dalam panggilan. Bukan saja panggilan itu sendiri, tetapi intonasi juga kita beritahu situasi pasangan kita tu marah, sedih dan bagaimana. Okey, Mawar, kadang-kadang kan kalau kita sentuh tentang soal fasa perkenalan lain, fasa masa kita bercinta lain, fasa berkahwin lain, lepas tu bila kita dah ada anak, setiap fasa yang berbeza ini kadang-kadang menentukan sama ada kasih sayang tu bagaimana erat dan akrabnya. Apatah lagi kalau panggilan tu berubah-ubah. Kadang-kadang ada orang dan dalam kalangan pasangan ini, bila dah menginjak 5 ke 10 tahun, panggilannya berubah macam maknya, paknya,
kan, macam apa yang Datuk sentuh sebentar tadi, atuknya, neneknya. Situasi ini mungkin kadang-kadang kita rasa biasa, tapi ada setengah orang pula menilai bahawa kurang manis kalau pasangan suami isteri ini membahasakan diri terhadap pasangannya begitu. Pandangan Mama bagaimana? Pandangan Mawar macam mami, papa kan. Okey, bagi Mawar benda tu macam standard lah kita nak kena kenalkan diri kita dekat anak-anak kan. Macam bagi Mawar itulah lumrah sebab dalam rumah tangga lah. So Tak kisah tak kisah kalau- pun okey. Okey. So takkanlah kita nak panggil anja kan. Kadang-kadang kita pun memang macam tu depan anak, mami, papa. Okey. Okey, baik. Kita ada soalan special untuk Raf, tapi saya simpan dulu Simpan dulu lah. soalan itu. Kita nak dengarkan apa kata orang di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Mungkin ada yang kongsikan panggilan manja mereka bersama dengan pasangan. Jom kita. Silakan. Penting untuk differentkan panggilan kita dengan orang lain, dengan rakan-rakan yang lain. Dia akan membuatkan pasangan tu akan rasa selesa sesama sendirilah. Kalau tak guna perkataan manja mungkin agak formal sikit untuk rumah tangga tu lah. Dia untuk mengeratkan hubungan sesama suami isteri. Kalau kita panggil nama je macam kemesraan tu macam tak wujud lah. Contohlah panggil sayang ke, panggil abi ke, so dia ada satu perasaan yang lain lah. Kita nak kekalkan kita punya kemesraan tu. As time goes by, bila ada anak, panggilan tu dia akan buat relationship tu dia maintain macam biasalah. The intimacy tu masih ada lagi lah. Banyak saya panggil, tapi salah satunya panggil sayang lah. Suami ayang lah. Ayang dengan abang. Macam mak ayah saya, diorang ada panggilan manja diorang sendiri. Diorang walaupun panggil mama papa, tapi dia still lah macam panggilan tu bagi kita manja lah kan. Biasanya sayang, ayang macam tu lah. Abang. Saya dari dulu sampai sekarang saya panggil husband saya sayang. Dia pun panggil saya sayang juga. Kalau kita lihat pandangan tersebut, kebanyakannya memang kekal abang, sayang. Ya, betul, Ada pun Rina. juga panggilannya banyak. Banyak. Saya suka saudara yang berkata. Ada banyak saya panggil dia. Baik, Raf. Ini soalan saya nak tanya Raf. Mungkin sedikit, orang kata sensitif sikit. Tapi nak tanya jugalah. Bagi Raf sendiri, biasanya orang bila dah selalu panggil dengan panggilan manja ni, bila dia marah, dia kadang-kadang susah nak panggil panggilan manja itu. Bila marah tu dia panggil guna nama ataupun tak panggil langsung. Bagi Raf sendiri, saya pasti pernahlah marah sikit kan. Biasalah rumah tangga. Merajuk. Raf pernah tak mengalami situasi nak panggil dia manja tapi tak boleh saya Sebab marah. Sebab marah. Macam mana situasi begitu, Raf? Of course, dalam lumrah perkahwinan ada pasang surutnya kan. Bila berlakunya perselisihan faham antara Raf dan Mawar, tak pernah lagi lah selama ni tak nak panggil anja. Okey. Dia tetap juga panggil anja. Cuma dia akan jadi pendek anja. Dia faham lah tu. Intonasi pun berbeza lah. Intonasi berbeza. Even though kalau panggil anja sekalipun, dia punya anja tu agak tegas lah. Okey. Tapi tak pernah lagi ubah ataupun tak pernah sekali pun nak panggil nama dia, Mawar. Nama memang Raf setakat ni belum pernah panggil nama lagi lah. Sekali je abang panggil. Akad nikah. Sempat lagi nak cerita. Tapi kadang-kadang ada jugalah macam Mawar sendiri, macam Mawar dengan Raf, kalau tak boleh panggil nama sangat ada Ayu jugalah. Cuma nak panggil nama tu rasa macam sensitif sikit. So, jadi macam kasar sikit kan. So Ayu, I rasa tak bolehlah Ayu buat macam ni kan. Tapi muskil juga bila dalam situasi Raf tegas, nama pun anja. Respon nak tambah balik hati tu, ada panggilan-panggilan lain ke macam mana? Macam mana tambah hati? Bila Raf dah marah kan, nak pujuk dia balik untuk redakan kemarahan tu, ada tak panggilan-panggilan istimewa ke? Sebenarnya ada. Itu kad terakhir dia. Inilah masanya. Raf dia suka sangat Mawar panggil dia Raden. Okey. Raden. Itu nama Raf juga kan? Nama tapi Mawar lebih selesa panggil abang. Sebab Raden tu kan nama kan. Tapi yalah maksud Raden tu pun memang strong word sebenarnya kan dalam ni.
So macam itulah, macam sayang. Okey. Dan Datuk, berbalik pada soalan yang saya tujukan kepada Raf tadi. Ada antara pasangan yang memang, kalau Raf dia memang sweet sangatlah, marah pun dia masih lagi panggil Anja. Pasangan romantis. Ada yang kalau dah marah mungkin oi macam tu. Ada kan? Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana kita walaupun dalam situasi yang kita marah ni, kita ketepikan ego kita itu dan masih lagi kekalkan panggilan manja Ya, itu. sepatutnya begitu. Kerana kalau kita tengok abang, abang ialah diguna pakai untuk kita menghormati orang yang tertinggi di dalam pangkat dia dalam keluarga kita. Antara kita berdua, abang tu adalah kita hormati. Kita panggil abang. Bukan abang kerana abang, tetapi abang kerana sayang, kerana suami kita. Yang kedua, sayang itu adalah menunjukkan keakraban, kasih sayang. Jadi kita tak boleh tiba bila time kita marah pun kita nak panggil, "Hoi, apa ni?" Ya, tak boleh. Kita kalau boleh elakkan. Kerana benda-benda ini akan menggores hati. Isteri yang selalu kita panggil, "Nya," tiba-tiba, "Hai, hoi." Tak boleh itu ya. Dan yang kedua, saya nak ikut tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut sunnahnya ya. Dia memanggil isterinya Siti Aisyah dengan "Ya Humaira," ya pipi merah, ya pipi merah. Dia pun menggelarkan dengan panggilan-panggilan manja kepada Siti Aisyah. Ada juga dia panggil "Ya Aish." Aisyah tu sekerat, "Ya Aish." Ya, macam Rina, "Ya Rin." Gitu. Tapi Aish tu maknanya tak silap saya kehidupan. Tapi jangan pula nama kita dipendekkan tiba-tiba jadi makna lain. Tapi Nabi ada memanggil Siti Aisyah begitu. Jadi kita perlulah ikut contoh sunnah-sunnah Nabi dengan panggilan-panggilan sayang begini. Kerana dengan contoh ini dia nak menunjukkan kepada umat-umatnya kita ni kena berkasih sayang, berlemah lembut. Ya, dalam surah Ar-Rum sendiri Allah Subhanahu Wa Taala ada mengatakan bahawa kita hendaklah berkasih sayang antara satu sama lain. Allah dah bagi contoh, dah bagi hint pada kita supaya melakukan ini. Inilah yang menunjukkan perlunya panggil Anja, panggil sayang, panggil Bi, panggil baby. Tapi saya heran kadang-kadang panggil baby takut baby yang lain. Ada juga satu cerita yang lain. Ada satu grandfather selalu panggil isterinya darling, sayang. Jadi cucu tanya, "Lah, atuk ni asyik panggil nenek panggil darling, apa dan sebagainya. Ngapa moden sangat?" Tak, atuk lupa nama. Itu comel. Okey, ini kami nak kongsikan antara pandangan daripada penonton wanita hari ini. Katanya saya panggil sayang je sebab kata-kata itu satu doa, sentiasalah kita sayang selalu pada isteri. Alhamdulillah. Ini Abang Ayang. 17 tahun still counting tapi depan anak-anak dan family cover juga walau ada masa terlepas. Dan ni seorang lagi Rina yang kongsikan yang still panggil Abang Ayang. Sampai sekarang next week dah 22 tahun berkahwin. Since kami kerja bersama-sama, partnership time kerja Encik X dan Puan Y. Lebih formal lah masa kerja. Okey, kalau kita lihat dalam situasi ini, apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi, ya, abang tu satu panggilan hormat. Dan kalau kita lihat ia juga satu penghargaan untuk pasangan kita. Kadang-kadang dalam situasi bila berdepan dengan anak, adakah Raf kisah kalau Mawar bahasakan diri Raf sebagai papa depan anak-anak, tak panggil dengan panggilan abang tu? Bagi Raf benda ini sangat-sangat normal sebab dia akan jadi, dia bukanlah Mawar nak tukar sangat, dia akan jadi automatik akan panggil macam tu. Dan anak-anak pun faham. Raf pun kalau depan anak lagi selesa kalau dia panggil mami. Mawar akan panggil Raf papa. Lagi selesa macam tu sebenarnya. Okey, saya pernah jumpa seorang budak ni tanya what's your mom's name? Mom's name is Darling. Sebab ayah dia selalu panggil Darling. So dia ingat itu nama mak dia. Dia terbawa-bawa lah bila orang tanya apakah nama mak dia. Baik Mawar, bagi Mawar sendiri ada tak apa-apa panggilan manja yang selama ni Raf tak pernah panggil Mawar yang Mawar teringin? Ini masanya untuk Mawar berkongsi. Mungkin lepas ni boleh praktis lah. Mawar suka bila Raf panggil baby, princess, queen. Raf pernah tahu yang Mawar
sukakan Tak pernah panggilan? tahu tapi ada je panggil nama tu. Okey. Tapi Raf ni dia memang seorang yang romantik. Kadang-kadang kita pun lama romantiknya. Dia Tapi tak boleh nak mood buat lah. apa Kadang-kadang kalau macam kita pergi function kan. Okey. Kalau pergi function yang besar-besar pakai suit semua tu, Raf tak panggil dia je sangat. Raf akan panggil dia my lady. Macam yang dia panggil lah. Memang romantik betul ni. So Raf ni macam ikut karakter lah. Bila nak panggil Mawar, saya kira macam my lady, and then bila ikut situasi mak Sweetie anja. pie, sweet sugar, my sugar. Apa perasaan bila dipanggil sebegitu my lady, princess dan sebagainya? Walaupun dah bakal menimang seorang lagi cahaya mata. Betul tu. Perasaan sebenarnya macam tak sangka lah kan betapa suami sayang kat kita sampai boleh panggil macam tu. Kadang macam layak ke kan sampai suami sayang tahap macam ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat lah. Okey, Tapi baik. kadang-kadang kalau kita berpakaian, kata kita pakai suit, seorang lagi pakai gaun macam princess, of course memang sesuai kita panggil princess, my princess. Kadang-kadang kalau mau macam berhijab macam ni, pagi-pagi bidadari. Macam tu lah. Saya rasa disayangi lah. Kadang-kadang Sampai tulis kat caption. Jangan-jangan isteri-isteri yang tengah menonton ni tak sabar nak suami panggil bidadari. Standard yang Raf dah set memang tinggi Raf lah. banyak juga bagi hint yang mungkin Mawar tak pernah tahu. Okey. Kalau Raf keluar dengan Mawar, Raf akan tentukan Raf nak Mawar berwatakkan macam mana. So kalau Raf panggil dia Anja, dia tahulah dia jadi diri Anja. Kalau Raf akan bertemu dengan orang yang corporate, akan cakap my lady. Dia fahamlah. Bila my lady dia akan Formal sikit. Dia psycho dengan cara macam tu. Mawar tahulah. Baru tahu. baru bagi Kita tahu pun hari tengok personality Mawar. Kalau Okey. pergi tempat formal kan kita berpakaian formal. Okey, Itu baik. panggilan, tetapi kalau kita tengok dalam Instagram ataupun Facebook ya, selalu ada orang panggil encik suami. Betul? Ada yang panggilan begitu. Panggilan-panggilan yang seronok ya, yang menyejukkan ya. Okey, baik. Suamiku, isteriku. Ya, betul, Rina. Manis sebenarnya. Dan kalau boleh kita kongsikan berkenaan dengan topik kita ini, secara ringkas, penting ataupun tidak panggilan manja dalam rumah tangga? Penting. Panggilan manja, lepas tu tonasi tu paling penting sebenarnya. Okey, setuju. Raf? Saya sangat setuju dengan pendapat Mawar. Okey. Okey, dan sedikit daripada Ya, Datuk saya sendiri. amat bersetuju dengan kerana ini mengeratkan lagi dalam rumah tangga. Kasih sayang itu penting. Bila kita ada berkasih sayang antara kita menunjukkan contoh kepada anak-anak dan anak-anak juga akan bertambah sayang pada kita dengan perlakuan kita. Okey, Satu contoh baik. teladan yang baik dan juga boleh menjadi ikutan bagi pasangan di luar sana. Boleh mula hari ini nak panggil bidadari ke, nak panggil princess ke. Anja, Kalau segi nak panggil apa? saya nak panggil awak baby lah. Wah, saya panggil awak love boleh? Wow. Dia tak wajib, tapi kalau panggil guna nama manja, lebih orang kata lebih menyemarakkan Betul, setuju rumah sangat. tangga itulah. Okey, Terima kasih baik. Terima kepada kasih tetamu-tetamu banyak-banyak. kita. Semoga hubungan ini berkekalan hingga ke akhir hayat. Terima kasih juga untuk Datuk bersama kita hari ini berkongsi pelbagai tips untuk panggilan manja dalam rumah tangga. Baik, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya dalam segmen tajaan hari ini kita nak kongsikan kehebatan produk daripada Jamu Jelita. Tak lain tak bukan kita bersama dengan si cantik manis ni, Puan pula, Cik Nur Atira Samsudin. Apa khabar Tira? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Rina. Sorry Rina. tak apa. Biasalah tu. Tersasul lah pula Okey, hari ini apa yang kita bawakan? Saya tengok macam khusus untuk wanita aja. Okey, terima kasih Rina. Okey. Topik anja-anja ni buat saya dengan Rina tersasul okey. Okey, sebenarnya hari ini Atas nak mengucapkan Assalamualaikum semua, apa khabar semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat. Okey, Atas setuju sama sekali yang mana panggilan tu memang sesuai untuk kita praktikkan dalam rumah tangga. Ya. Tapi Rina, seperti yang kita tahu, kalau kita ni tak jaga penampilan pun tak boleh. Kalau suami balik kerja, kita perlu jaga penampilan kita juga, jaga kulit kita supaya orang cakap lagi manis dipandang. Ya, setuju. Jadi, hari ini Atas nak share kepada anda, tak percaya bila bercakap tentang isu penuaan atau isu kulit, mostly yang paling takut adalah kaum wanita. Dan hal ini biasanya terjadi apabila wanita ni munculnya penampakan garisan halus di tepi mata,
tepi hidung dan bibir, malah kulit akan menjadi kekeringan dan tumpukan jeragat pada wajah mula timbul. Itu adalah tanda faktor awal penuaan sebenarnya. Dan bahkan bukan itu sahaja, proses penuaan terjadi juga secara berperingkat yang mana bermula dari perubahan tekstur kulit. Kita dah boleh nampak muka kita, kadang-kadang kita ni kecil tapi ada double chin. Ada double chin yang mana kulit tu dah mengendur, pipi mengendur dan di bahagian mata dah mula kelihatan seperti lingkaran kosong dan kulit berkedut tepi mata. Terpercaya yang mana tengah tengok wanita hari ini boleh tengok kat cermin macam mana diri kita, dan hal ini terjadi kerana menurut pakar dermatologi 80 hingga 90% adalah berpunca kerana kolagen berkurang dan kerap terdedah pada sinaran UV dan radikal bebas. Sinaran UV, panasnya Malaysia ni, kita tahu Malaysia memang cuaca yang panas dan faktor cuaca juga boleh menyebabkan kita ni cepat tua. Jadi wanita mana yang tak takut dengan penuaan, lebih-lebih lagi bila zaman sekarang ni penampilan cukup dititik beratkan. Oleh itu pentingnya gaya hidup sihat, kurangkan tekanan dan amalkan makanan tambahan yang terbaik untuk kulit seperti produk Puak Pinky Plus ni untuk bantu atasi masalah penuaan. Dan sebotol yang berharga RM39.90 ni banyak kebaikannya, Rina. Banyak manfaatnya untuk yang ada masalah kulit. Malah kandungan astaxanthin yang kaya dengan vitamin E, coenzim Q10, vitamin C berupaya meremajakan kulit dan lindungi kulit dari radikal bebas. Dan bukan tu je, kalau ada masalah kulit lain juga yang macam jerawat, ada masalah kulit kusam, kulit kering, ada masalah seperti orang cakap kadang-kadang tu remaja sekarang pun ada masalah kulit sebab mereka terlalu ekspres nak cantik dan pakai macam-macam makeup sehingga mendatangkan pelbagai masalah. Jadi remaja seusia 15 tahun dah boleh amalkan Puak Pinky Plus ni untuk bantu orang kata apa mencantikkan kulit dari dalam. Dan jangan risau, berharga cuma RM39.90, cukup mampu milik, boleh diamalkan lelaki dan wanita, ibu mengandung dan ibu menyusu boleh amalkan, tak ada masalah. Itu kecantikan dari dalaman. Betul. Kalau luaran ni juga penting penjagaan untuk wanita. Apa yang menariknya hari ini? Okey, kita sebagai wanita dalam luaran kena stabil. Okey, jadi hari ini saya nak share kepada anda, atau percaya mostly bila bercakap pasal toner, orang tahu kebanyakan toner di luar sana, produk di luar sana, toner ni menyebabkan kulit menggelupas dan sebagainya. Tapi ingin Atra tekankan, toner glutathione dari jamu jelita tidak memberi kesan menggelupas langsung. Kita tidak menggunakan bahan terlarang, hanya menggunakan 100% daripada ramuan glutathione, yang mana kajian mengesahkan bahawa glutathione merupakan ejen pemutih semula jadi yang selamat penggunaannya. Jadi boleh guna toner glutathione ni yang mana boleh diamalkan buat yang ada kulit kusam, yang ada jeragat, yang ada parut-parut tu, boleh cuba toner glutathione berharga RM19.90 saja. Kemudian pakai bersama serum awet muda. Sebab ramai yang DM cakap ada masalah kulit sunburn, kulit yang sensitif dan sebagainya. Jadi kita formulasikan serum awet muda ni menggunakan ekstrak daripada apple stem cell dan juga aloe vera. Jadi kalau Rina pakai di kulit, dia ada extra efek cooling. Efek cooling, dan paling penting dia tidak melekit cepat meresap dalam kulit. Setengah orang dia alah dengan benda yang melekit-lekit ni akan cepat naik jerawat. Jadi dengan serum awet muda tidak melekit, tidak berminyak, dia cepat meresap dan paling penting dia bagi cooling di kulit wajah. Berharga cuma RM29.90. Okey, kita dah dengar tentang tonernya, tentang serumnya. Ini ramai yang tak sabar nak tahu tentang lipstick collagen. Okey, lipstick collagen ni sebenarnya merupakan lipstick yang bukan seperti lipstick di luar yang beri warna yang cerah dan terang dan sebagainya. Sebenarnya lipstick collagen ni lebih kepada lip gloss untuk rawat masalah bibir, sebab kebanyakan wanita tak percaya memang ada masalah bibir kering. Lebih lagi dengan lipstick yang kita pakai dalam rutin harian. Ada yang pakai lip matte, ada yang pakai aneka jenis lipstick sehingga menyebabkan bila kita bersihkan lipstick tu, bibir kita jadi tiada warna, bibir pucat, kering, merekah dan sebagainya. Jadi anda boleh pakai collagen lipstick ni sebagai orang kata apa, salah satu produk untuk bantuan merawat masalah bibir kusam, bibir kering yang menggelupas dan juga masalah bibir-bibir yang tiada warna, yang mana yang merokok, bibir gelap-gelap pun boleh amalkan collagen lipstick ni. Berharga cuma RM26.90. Dalamnya hanya mengandungi ekstrak daripada collagen, jojoba oil, ada ekstrak daripada minyak bunga matahari. Jadi anda tak perlu risau, penggunaannya memang tidak mengeringkan bibir tapi melembapkan bibir. Bagaimana cara untuk mendapatkan kesemua produk hebat ini? Okey, buat anda yang tertanya-tanya macam mana nak dapatkan produk dari Jamu Jelita, anda boleh terus layari www.jombai.my atau WhatsApp Atira di 013-3535-753 dan juga hubungi 1800-885510. Secara ringkasnya saya nak share kepada anda yang mana ada masalah kulit, kulit jerawat, ada masalah kulit yang masih mencari produk apa yang sesuai diamalkan untuk dalaman anda, anda boleh dapatkan produk Puak Pinky Plus yang berharga RM39.90 dan untuk penjagaan
saat luaran toner glutathione berharga RM19.90. Serum awet muda, serum yang membantu untuk anda yang mana sensitif boleh pakai produk ni berharga cuma RM29.90. Dan yang terakhir, collagen lipstick berharga RM29.90. Jangan lupa dapatkan produk jamu jelita di kios kecantikan, kedai jamu dan belian secara online di www.jombai.my ataupun di Shopee, dan hubungi Atira terus di 1800 885510 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Okey, maklumat yang lengkap daripada Atira berkenaan dengan produk daripada jamu jelita. Terima kasih Atira. Sama-sama, Gina. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan Tuah Azmi. Hanya yang baik dari jamu jelita. Wanita hari ini. Ingin mengalir tangisan di kala sendiri, karena hati mulai merangkui. Mampukah dirimu untuk menghargai, ataupun hanya sekadar segunung janji? Di saat ku mulai percayakan cinta, di waktu itu kau mengajarkan arti derita, cinta yang dusta. Di serubung kecewa membatasi diriku, meratapi luka yang paling terdalam di hatiku. Rasa kau dustai semua janjimu, kau mengkhianati cintaku. Kasih, bukanlah kau permainkan perasaan ini, dan menyalahkan aku saat kau ditinggalkan pergi. Betapa pedihnya luka di muara hati, susah mencintai. Di saat ku mulai percayakan cinta, di waktu itu kau mengajarkan aku derita, cinta yang dusta. Serubung kecewa membatasi diriku, meratapi luka yang paling terdalam di hatiku. Rasa kau dustai semua janjimu, kau mengkhianati cintaku. Kasih, bukanlah kau permainkan perasaan ini, kau menyalahkan aku saat kau ditinggalkan pergi. Betapa pedihnya luka di muara hati, susah mencintai. Itu dia Itu dia. kecewa, kata Tuah Azmi. Jangan kecewa Tuah Azmi. Banyak lagi pilihan yang ada. Yalah, sebenarnya ni sebenarnya memang lagu je. Lagu Kakak gurau je, sahaja. Dik. Tapi awak tak kecewa ya? Tak ada. Okey, kita nak kongsikan kepada penonton wanita hari ini berkenaan dengan lagu Kecewa ini. Bukan daripada kisah sendiri katanya lagu, tapi kita nak tahu siapa penulis lirik, siapakah komposer untuk lagu ini. Okey, sebenarnya lagu ni dikompos dan ditulis
sepenuhnya oleh Tuah sendiri juga. Tapi sebenarnya Tuah memang daripada awal memang Tuah buat lagu-lagu yang jenis macam ni lah. Ke arah sedih. So sebelum ni memang Tuah dah keluar ada 4 lagu. Yang ni dah single yang keempat. Dan lagu ni sebenarnya Tuah ambil daripada kisah-kisah orang sekeliling Tuah. Dan juga macam Tuah setiap kali Tuah buat lagu Tuah akan post demo version dekat Tuah punya YouTube channel. Dan bila Tuah post tu kadang ramailah macam ada luah perasaan, kisah cerita diorang. So Tuah selitkan dalam lagu ni. Okey, awak ni memang all rounder lah, Dek. Boleh tulis lirik, boleh kompos, boleh nyanyi. Lepas ni nak berlakon, buat apa lagi? InsyaAllah kalau ada rezeki Tuah boleh cuba lah. Okey, tapi lah kan Tuah sebelum ni lagu Tuah Insan Kau Cinta, betul, dah pun dapat 8.8 juta tontonan. Jadi bila Tuah keluarkan lagu Kecewa ni, Tuah rasa ada pressure untuk lagu ni sampai setakat seperti Insan Kau Cinta, ataupun Tuah macam tak apa, kita tengok je macam mana penerimaannya? Okey, sebenarnya setiap kali Tuah keluarkan lagu, Tuah macam Tuah tak nak expect terlalu tinggi sebab Tuah bagi Tuah macam kalau orang suka lagu ni, kalau lagu ni ada macam dapat diterima dengan orang, dia automatik akan naik dengan sendirinya lah. So macam Tuah, bagi Tuah apa yang ada tu Tuah just promo je lah. Macam kita rajin promote dekat social media semua kan. Dan kalau orang terima, alhamdulillah. Tapi kan ini kisah diri Tuah sendirilah. Sebab kalau diikutkan nama sebenar Tuah ni sangat unik. Kita nak kongsikan juga macam mana daripada nama yang unik tu tiba-tiba timbul nama Tuah. Boleh tak cerita nama sebenar Tuah sebenarnya? Okey, nama sebenar memang lari jauh lah daripada nama Tuah ni. Kami dah buat research tadi. Sedap nama awak sebenarnya. Nama sebenar Tuah Arumi Nafis bin Muhammad Azmi. Dan sekarang Tuah pakai nama komersial sebagai Tuah Azmi sebab nama Tuah ni sebenarnya daripada kecil lagi arwah ayah Tuah memang dipanggil Tuah. Memang daripada kecil memang tak biasa kalau orang panggil Arumi pun memang rasa macam pelik sikit. Sebab memang tak ada orang panggil. Daripada kecil memang arwah ayah dah bagi nama ni Tuah. So sampai sekarang bila Tuah nak start keluarkan single, Tuah ada bincang dengan mak macam nak pakai nama apa kan. Dan mak cakap pakai je nama Tuah tu, jangan hilangkan sebab nama tu arwah ayah yang bagi. Okey, tapi sedap nama awak lah. Mudah-mudahan awak dalam bidang ni dengan membawa nama Tuah tu sendiri. Dan bagi Tuah sendiri sekarang ni Tuah sebenarnya muda, 22 tahun kan. Apa perancangan Tuah sekarang ni sebagai seorang penyanyi dan komposer, segala-galanya awak boleh buat, nak teruskan dalam bidang pengajian atau bagaimana? Tak ada, macam Tuah sendiri, Tuah memang kurang ke arah belajar apa semua. Sebab daripada sekolah pun memang, kalau Tuah pergi sekolah pun memang Tuah lebih aktif dengan nasyid. Sebab dekat sekolah memang Tuah join nasyid. So daripada kecil tu memang Tuah ke arah belajar tu memang lain sikit lah. Memang tak berapa sangat. Sebab Tuah bila tiap kali pergi sekolah memang Tuah lebih kepada nyanyian. Lebih kepada muzik. Ini fokus utama Tuah ya. Okey, bagi mereka yang nak tahu perkembangan terkini ataupun nak mengikuti Tuah, boleh kita kongsikan laman sosial? Okey, boleh follow Tuah dekat Instagram Tuah, official Tuah, dan YouTube Tuah ada channel YouTube sebab Tuah memang start daripada YouTube. YouTube Tuah Tuah Azmi. Selamat maju jaya. Mudah-mudahan ada rezeki yang berpanjangan dalam industri ini, menjadi seorang yang berbakat dan ternama dalam industri muzik. Terima kasih Tuah Rina. Jom heboh. Jom heboh. Bila sebut tentang jom heboh ni kan, rasa macam seronok dan rancak pula kalau jom heboh di rumah kan. Tapi lebih best lah kalau dapat minum kopi kat rumah. Rina, jangan risau. Kalau Rina teringin sangat, sekarang pun boleh. Mac Delivery boleh hantar ke set WHI ini. Ya, Rina. Latte dan kek dari Mac Cafe pun boleh ke? Boleh, Rina. Istimewa untuk jom heboh dari rumah. Bukan saja kopi dan kek dari Mac Cafe, tapi setiap pesanan melalui aplikasi Mac Delivery akan mendapat 6 ketul Mac Nuggets percuma. Masukkan kod promosi JHMCD dengan setiap pesanan. Kod promosi JHMCD hanya sah dengan aplikasi Mac Delivery sahaja. Jadi jangan tersalah pula, Rina. Rina buat apa tu? Biasalah, dah sebut tadi, kita pun order lah Mac Delivery. Rina, tengok ada kek tak? Saya pun macam teringin. Okey, order sekali lah. Kejap. Lepas ni lah. Macam tak sabar pula. Okey, terima kasih kepada semua penonton setia Wanita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan selama 1 jam ini memberi manfaat untuk semua. Biasa-biasakan dirilah untuk memanggil pasangan anda dengan panggilan manja. Okey, baik baby. Okeylah. Okey, baik, jangan lupa saksikan WHI Extra esok dengan satu topik menuju ke Hari Merdeka. Ya, kreativiti semangat merdeka, dan jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.
Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,